Okey. Terima kasih kepada Tuan IT untuk rekod. Saya share slide saya. Alright. Okey, semua nampak Clear suara saya clear tak? Clear. 3 clear baru beli ni. Merdu. Merdu suara saya memang merdu. Saya nasyid dulu kat sekolah. So memang merdu sikit suara saya. Alright, so tajuk hari ni adalah recruitment for growth. So saya akan cerita sikit macam mana nak recruit, kenapa kena recruit. Alright, macam mana nak recruit. Semua itulah saya akan cerita kat anda. Alright, kenapa pentingnya recruitment ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright. So, recruitment for growth. Okay. Saya nak tanya semua orang kat dalam ni sekarang, ada lebih kurang berapa orang 35 orang. 34 tolak saya lah. Saya nak tanya, siapa join Prudential untuk income? Sila type income di chat box. Saya nak buka chat ni. Chat. Siapa join Prudential sebab income? Sila type income di chat box. Bukan nak 1, bukan nak 2, bukan nak 3. Nak type income. Sebab dia nak income. Okay. Siapa yang nak income, type income. Siapa yang selain beri income, tak payah type. Buat piece je. Kalau yang selain beri income lah. Kalau ada dia capital letter semua tu. Income. Memang betul-betul dia nak income tu. Ramai. Ada lagi ke? Siapa nak income? Ataupun saya join sebab suami suruh. Saya join sebab saya suka tengok Encik Martin. Dia comel sangat. Saja join Prudential ni. Tahu? Kan? So sebab siapa? Income. So mostly kita kat sini, I believe kita join sebab income. Betul Sebab I believe okay, first of all, sebelum saya teruskan, sebelum lupa disclaimer, saya anggap kita semua dekat dalam ni adalah businessman and woman. Kita semua adalah entrepreneurs. Alright? Okay, so saya anggap you all boleh take this sharing malam ni sebagai seorang businessman, businesswoman dan juga sebagai entrepreneur. Okay, alright. So semua orang saya believe join kat malam ni dan join Prudential sebabkan income. Ada banyak benda. Okay, kadang-kadang kita tanya orang sebab apa join Prudential? Oh, sebab nak masa and everything, sebabkan itu, sebabkan travel, tapi semua benda tu perlukan duit, perlukan income. Alright, semua benda tu perlukan income. So, macam mana nak naik income? So kalau sebut pasal income ni simple je. Alright, itu tadi semua tak income kan? Alright, siapa nak jadi macam Zuhaimi? Siapa nak income macam Zuhaimi? Type Zuhaimi dekat chat box. Siapa nak income macam Zuhaimi ataupun lebih banyak daripada Zuhaimi? Type Zuhaimi dekat chat box. Biar terbatuk-batuk dia. Tengah solat tu terbatuk-batuk. Zuhaimi plus. Zuhaimi. Betul tak? Siapa yang bukan yang paling top lagi kat agensi kita melainkan Zuhaimi? Zuhaimi paling top sekarang ni. So, kita mesti nak income macam Zuhaimi, betul tak? Ataupun kita nak lebih daripada Zuhaimi. Nampak? Siap. Ikut Zuhaimi lagi ada Zana. Semua type Zuhaimi. Alright, nak jadi Zuhaimi, tak boleh lah ada satu je Zuhaimi. Tapi nak jadi income macam Zuhaimi, kita semua boleh, betul tak? Ramai ke type Zuhaimi tu? Ramai. Ramai ni. Ramai. Betul tak? Sebab apa? Sebab Zuhaimi adalah kalau dalam SAR Group, saya believe Zuhaimi adalah manager yang paling highest income earner lah dalam SAR Group ni. So kita nak jadi macam dia, betul tak? Ataupun kita nak lebih lagi daripada dia. Okay. So kalau kita nak jadi macam dia ataupun income kita nak lebih lagi daripada dia, apa yang kita kena buat, Jamal? Recruitment. Kita kena jadi agency manager macam Zuhaimi betul tak? Betul tak? Okay, ini betul. adalah kategori-kategori yang ada di dalam Prudential. Alright, semua orang bermula sebagai agent. Semua orang jadi agent mula-mula. Tak ada siapa-siapa masuk Prudential ni terus jadi agency manager, tak ada. Semua orang kena lalu proses yang sama macam Zuhaimi. Semua orang lalu proses yang sama macam saya. Sama Cik Martin, Cik Fizi, Aunty Salma, semua sama. Semua start dengan agent. Lepas tu at one point you boleh promote diri you jadi unit manager 1. Lepas tu you boleh promote jadi unit manager 2 and at the end you boleh promote jadi agency manager. Of course ada senior agency manager SAM, tapi dia punya kategori sama je lah macam AM So okay. So kalau kita nak ada income macam Zuhaimi,
kita nak income lebih banyak daripada Zuhaimi, sebenarnya kita kena jadi macam dia lah. So nak jadi macam dia, kena jadi agency manager. Betul tak? Semua agree dengan saya? Kan? Semua betul kan? Semua mesti agree dengan saya, betul tak? Sebab saya speaker malam ni, so mesti semua agree dengan saya. Betul Mak Dang? Betul-betul. Dia akan mute tu. Senyum je Mak Dang. Betul-betul. Betul tak? So kita nak jadi macam agency manager. Okay? Siapa yang UM2, UMAM, UM semua memang nak jadi macam Zuhaimi. Alright, dia memang idola kita. Alright, so nak jadi macam Zuhaimi. So nak jadi macam Zuhaimi macam mana? Of course, kita kena lalu proses sebagai seorang ejen ni. Semua orang lalu sebagai proses ejen ni. So ejen ni ada dua kategori. Manager tak ada dua kategori. Manager memang satu kategori dia. Dia full time manager Prudential. Dia tak ada part time. Tapi ejen ada dua kategori. Betul tak? Ejen ada dua kategori. Yang pertama adalah full time. Yang kedua adalah part time. So saya believe dalam ni ada dua-dua kategori tu. Ada yang full time agent, ada yang part time agent. Okey, boleh tak saya nak tengok berapa ramai full time, berapa ramai part time? Type kat situ. Kalau ada full time FT, kalau ada part time anda tekan PT. Boleh tu type kat chat box tu. Full time, part time, full time. Keluar semua. Keluar, type. Type sampai saya nampak banyak. Okey, ada dua kategori je. Dia tak ada full time, full tak ada. FOOL tak ada. Dia full time or part time. Dua tu sahaja. Okey, so semua dah type dah part time, full time. Okey, so saya nak tanyalah saya nak tengok sikit muka-muka yang tengah ada kat dalam chat box ni. Saya nak tengok muka-muka sikit. Apa nak tanya? Saya nak tanya Fakirin apa beza full time dengan part time? Fakirin? Ya, full time ni dia komitmen lebih ni dia. Kalau part time ni banyak kerja lain dia nak tumpuk. Betul. Maknanya full time. So awak ni full time ke part time? Part time. Full time awak apa Fakirin? Technician. Saya dulu kerja kilang tak? Alright, saya dulu engineer kerja kilang. So saya apa tau? Saya part time engineer, saya full time Prudential. Dulu saya full time engineer, tapi at the same time saya full time Prudential. Okay, 8 pagi hingga 5 petang saya full time engineer. Saya punch card je, saya full time Prudential. 5 petang sampai 5 pagi. Nampak? Betul tak? Kita punya mindset je actually. So actually bezanya full time dengan part time ni adalah dari segi dia punya sales and recruitment. Betul tak? Kalau you all agree dengan saya, betul tak? Kalau full time ni selalunya kita tengok dia punya sale banyak. Ada tak part time yang sale banyak? Ada. Okay. Bezanya full time dengan part time ni macam Fakirin cakap tadi adalah komitmen dia. Betul. Full time pagi, siang, malam boleh buat appointment, boleh buat sale, boleh fokus on sale and everything. Part time kemungkinan anda boleh buat sale mungkin waktu malam sahaja. Selepas anda habis bekerja siang hari. Betul tak? Betul lah. To be fair, betul. So bezanya adalah dari segi masa dan komitmen dan at the end adalah result dia adalah sale. TPC tu lah. Okay. Tapi dari segi recruitment ni. Dari segi recruitment, actually dia tak ada pun beza dia kat situ, recruitment. Sebab seorang agent, dia punya masa dia kebanyakan adalah fokus pada sale. Tapi in terms of recruitment, actually you boleh buat semasa you tengah kerja, you boleh buat semasa malam, siang, tak ada masalah recruitment ni. So recruitment untuk seorang agent dan seorang agent full timer dan juga part timer, actually dia sama. You boleh buat recruitment bila-bila masa sahaja. Hasil pun sebenarnya sama, tengah bekerja boleh selit orang sebelah. Tapi masa kerja tak boleh nak buat presentation tu line tu. Tak boleh nak buat tu. Tapi recruitment ni actually you boleh buat any time of the day. Okay, tengah bekerja ke, tengah buat something else ke, dekat mana-mana sekalipun, actually, you part time ke full time, you boleh buat recruitment. Contohnya Fakirin tadi, dia kata dia technician, dia tengah bekerja. Dia nak buat two line tak boleh.
Tapi boleh tak dia ajak kawan dia, bro, jom malam ni kau join aku training Prudential. Aku tengah buat Prudential sekarang. Jom sekali-sekali kau dengar dulu macam mana aku buat Prudential. Betul tak? So actually recruitment tu dia tak perlu sangat pun nak buat presentation. Dia boleh buka mulut cakap, ajak macam tu sahaja. Nampak tak? So kalau you part time, actually recruitment you pun boleh masuk laju. Actually recruitment you pun boleh masuk laju. Bukannya dia full time boleh lah recruitment dia laju. Tidak. Untuk recruitment part time dan full time, actually boleh buat sama banyak. Sale dia tak boleh. Sale memang tak boleh. Confirm tak boleh. Sebab you tak boleh nak buat two line ataupun three track masa dekat tengah bekerja. Tapi saya nak encourage part time semua, walaupun you tengah bekerja, actually you boleh buat recruitment. Ajak je diorang. Okay, macam mana nak buat recruitment semasa you tengah bekerja? Simple ayat macam ni saja. Bro, kau tahu kan aku tengah buat Prudential malam Prudential sekarang? Tahu? Aku nampak. Okay, aku nak ajak kau buat sekali dengan aku. Itu adalah simple ayat. Okay, simple ayat. Awak cakap macam tu, boleh aku buat bro? Tak nak aku. Bro, dengar lu. Nanti manager aku call kau, dia ajar kau macam mana, dia akan cerita dengan kau macam mana Prudential ni business. Okey lah. Nampak? Sesimpel macam tu pun, bila dia cakap okey lah, you terus pass nombor telefon kawan you tu tadi dekat manager you. Bila manager you dapat nombor telefon tu, of course manager you akan call and set appointment dengan kawan you terus. Siapa pernah buat macam tu? Mak Dang pernah buat. Siapa pernah buat macam tu? Type 1 dekat dalam chat box. Siapa pernah buat macam tu? Saya pernah ajak, lepas tu terus saya bagi nombor telefon saya dekat manager saya untuk dia buat. Siapa pernah buat macam tu? Jom bro buat part time, nanti aku share, nanti manager aku call hang, dia akan share dengan hang pasal Prudential ni. Siapa nak buat? Type 1 dekat chat box. Berapa ramai pernah? Tak ada lagi ni? 1. Sebab apa? Sebab anda baru nak belajar lah ni nak buat recruitment. Tu yang nama kelas ni Recruitment for Growth. Sebab tu saya nak ajar ni macam mana nak buat recruitment. Personally saya pernah buat recruitment direct saya sendiri Saya sendiri yang recruit paling banyak saya rasa 9 atau 10 1 tahun. Recruitment ni dia tak boleh dia bukan tak boleh buat banyak, boleh. Tapi kalau you boleh buat banyak lagi bagus. Tapi saya pernah buat 9-10 je setahun. Tapi recruitment ni is a team effort. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Is a team effort, dia kena buat ramai, semua kena bergabung untuk buat. Okay, so ayat tadi simple yang saya dah bagi. Untuk part time agent semasa you tengah bekerja pun actually you boleh buat simple ayat macam tu, you boleh ajak dia untuk buat recruitment. Okay, you boleh ajak dia untuk dengar je dulu pasal Prudential ni. Sebab bila dia dah dengar, nak tarik perhatian ke, nak jual the idea of Prudential ni, don't worry, manager semua tu tahu macam nak buat. You just bagi dia, okey lah, boleh lah, nanti dia call aku dengar lah. Macam tu. Nak bagi dia trigger sikit je. Okay, alright, tu simple. Alright, what are the tools for recruitment? Okay, apa tools-tools yang patut kita ada untuk recruitment? Saya tanya Rini. Rini, apa tools-tools yang kita perlu ada untuk recruitment? BMW. Hai, silap tu. Apa tools tu? Apa dia Mandang? Mandang cakap BMW. Salah tu. Kena ada Honda. Kena ada Honda. Saya nak tanya lah yang lain-lain ni. Yang lain-lain, Rini apa Rini? Tengok jawapan awak ni. Apa tools-tools dia untuk recruitment? Siapa pernah ada ejen kat sini? Boleh tak type dekat chat box tu, berapa ejen yang you all ada? Kalau yang kosong tak apa, tak payah reply. Kalau ada ejen, saya ada 3 ejen, tulis 3. Saya ada 4 ejen, tulis 4. Maria Bakar ada 3. Wow, okay, Maria Bakar. Apa tools dia untuk recruitment? Mana Maria? Maria. Cerita kat saya. Allah, pakai tudung dulu. Pakai dulu baru on kamera. Okay. Apa dia recruitment tools? Buka mulut je. Buka mulut je. Kalau buka mulut, habuk masuk. Tak ada tinggal pun masuk pun. Buka mulut je. Okay, lagi? 3 Starbucks. Betul. Adib. Adib cerita kat saya. Apa tools yang kena ada?
untuk rekrutmen ni? Mana Encik Adik kita gambar dia. Itulah Starbucks lah. Tiga-tiga semua daripada Starbucks. Tiga-tiga semua daripada Starbucks. Betul, saya ingat lagi. Semua tiga-tiga kat Starbucks. So apa dia Adib? Macam mana, apa tools dia untuk rekrutmen? Pro Career. Pro Career Okay. Ada apa-apa lagi jawapan tak? Ada siapa lagi boleh bagi jawapan dengan saya? Apa tools untuk rekrutmen ni sebenarnya? Income earning. Income earning. Tunjuk income lah. Sabri, Abang Yi, set kita. Apa ada tools untuk rekrutmen ni, Abang Yi? Ajak datang tengok kaca kita. Ajak datang office. Ajak datang office. Saya nak tanya saya punya top agent lah. Nana, apa dia? Apa dia tools and recruitment ni? Apa tools for recruitment? Rasanya iPad dengan Apple Pencil, right? Hey, aduh. Okay, sebenarnya tools untuk recruitment ni, awak tak payah fikir susah pun. Kan? Tools recruitment ni, kita kena find the core dia. Apa core dia actually tools for recruitment ni? Okay, core dia ada dua benda ni je. Happy and excited. Itu sahaja. Happy and excited. Itu je actually tools dia. Bila anda happy, bila anda rasa excited betapa bestnya Prudential ni, awak share tak dengan orang kawan-kawan awak? Yeah. Awak share. Course, yeah. Best kan? Bila awak happy betul lah, you dapat komisen pertama RM200, excitednya datang training, excitednya jumpa, dapat naik topper, everything. Awak share tak dengan kawan? Bro, jom bro, aku baru buat dalam sebulan, 2 bulan ni pun aku dah ada part time income RM300. Jom bro, kau join je, kau tengok macam mana kau follow, kita buat sama-sama. Dia yang paling best masa awal baru join ni. Kita buat sama-sama. Sebab tu tahun pertama saya join, saya rasa saya rekrut 9 ke 10. Tahun pertama sahaja. Sebab apa? Kita nak buat sama-sama. So bila yang baru-baru join, actually ni lah paling sesuai untuk you recruit. Sebab you nak buat sama-sama dengan kawan-kawan. So dua ini je tools yang you kena ada. You kena feel happy and excited buat Prudential. Bila you ada dua kriteria ni, dua feeling ni, recruitment you akan meletup. Recruitment you akan jalan. Percaya saya. Sebab apa? Bila saya happy and excited, recruitment mesti datang. So you all yang ada dekat dalam ni sekarang ada 35 orang. If you are happy and excited with SAR Group, you are happy and excited with Prudential, recruitment you boleh datang. So nak masuk recruitment tadi macam mana? Kita cakap je ayat sesimpel ayat tadi yang saya cakap tadi untuk attract recruitment. Sebab apa tahu? Sebab bila dia nampak awak punya excited, bila dia nampak awak punya happy, bila awak buat Prudential ni, dia pun nak tahu dan dia pun nak rasa benda tu. Happy and excited. Agent tu pun nak rasa benda tu. Kawan-kawan awak yang lain tu pun nak rasa benda tu. So you kena ada happy. Baru dapat bonus itu paling happy. Oh, Encik Martin punya bonus banyak, Encik Martin. Baru baca chatbox, sorry. Okay, so kena ada happy and excited. So macam mana nak happy and excited? Macam mana nak rasa happy and excited? Kena ada love. Nak kena ada love. Itu macam suara Emma je. Saya pun tak pastilah. Maria. Kena ada sale, Maria. Love tu memang betul. Kena ada sale lah. Bila sale tu masuk, barulah rasa happy and excited. Ini sale tak masuk, macam nak rasa happy. So, bila sale dah masuk, betul tak? Bila dah start close case, happy kan? Excited kan? Masa tu awak ajak. Kawan awak. Awak tunjuk, bro, ni aku baru buat 2 bulan bro. Komisen aku RM300. Kau nak tak macam ni dalam masa 2 bulan? Let's say lah 2 bulan. Kan? Baru start 2 bulan. 1 bulan. Saya ingat lagi bulan pertama, komisen saya pertama 500 lebih. Pertama komisen saya 500 lebih. First komisen saya. Mana tak excited bang? RM500 komisen pertama. Excited tak? Bayar my fee settle loh. And first commission RM500. Oi, mana tak happy lah RM500. So excited. So bila excited tu apa kita share dengan kawan-kawan. So ingat,
happy and excited ni adalah satu benda yang sangat penting dalam bisnes takaful, satu feeling yang sentiasa kena ada hari-hari. Okay, kadang-kadang kita tengah lepak minum dengan kawan pun bila dia tengok kita ni happy and excited, kau ni happy semacam kenapa ni weh? Kau minum ketum tak bro, aku buat prudential sekarang, kau tengok ni, aku punya commission last month ni aku tengok ni weh. Aku tak cakap apa, aku follow je aku dapat RM400. Weh ya ke? Tengok, macam mana kau buat? Nanti manager aku contact kau. Simple macam tu je saya buat dulu. Zuhaimi call terus. Dululah, sekarang saya buat sendirilah. Kalau you all ada macam tu, bagi kat manager-manager you all. Tunjuk. Alright? So happy and excited. Who can we recruit? Siapa yang kita boleh recruit ni? Siapa yang kita boleh recruit? Saya rasa semua orang tahu. Okay? Yang kita boleh recruit of course lah klien-klien kita. Betul tak? Klien-klien kita. Itu adalah the best recruitment. Sebab apa? Klien tu dia dah trust kita, dia dah percaya pada produk Prudential. Dia paling best untuk jadi kita punya recruitment. Okay, klien lagi best masa you deliver polisi ataupun masa dia sign up dengan awak dah pun, awak cerita dengan dia, kau tak nak ke buat bisnes? Saya guna ayat ni paling banyak. Kau tak nak ke buat bisnes? Buat bisnes apa? Bisnes macam aku, Prudential. Wish, kau nak tahu tak berapa komisen aku dapat daripada polisi kau? Nak tahu? 100% semua nak tahu. Semua orang yang saya guna ayat ni 100% cakap nak tahu berapa komisen yang saya dapat daripada polisi dia. Of course lah, ratio ada yang jadi, ada yang tak jadi. Tapi at least kita macam Maria cakap tadi lah, buka mulut. So kita cakap macam tu kat klien. Terus dia cakap okay, alright, banyak ni dapat ya bro. So kau bayangkan ini kau. Kau bayangkan tahun ni saja aku ada 100 klien dah. Kau kali lah. Nampak? Kau pun boleh bro, kau buat macam ni, nampak? So buat. So klien. And then of course family members. Family members you share. Boleh recruit. Of course friend lah. Okay, kawan-kawan. Then of course stranger market. Stranger market ni boleh dapat dekat daripada mana? Daripada Facebook boleh dapat. Daripada Instagram boleh dapat. You kena start tegur, tengok-tengok profil orang. Tegur orang. Jadikan kawan. Lepas tu recruit. Nampak? So ini adalah prospek-prospek dia. Tapi yang paling banyak saya recruit adalah klien. And I believe semua orang macam tu. Semua orang klien ada best recruitment. So, nak recruitment banyak kena buat apa? Of course, kena tambahkan bilangan klien. Maknanya sale you kena meningkat. Kena banyak. Number of cases. Number of cases kena banyak. Baru recruitment you boleh bertambah banyak dan mudah. Sebab you ada, let's say you ada 500 klien. You ada 500 potential BOP. Bayangkan. So klien kena ramai So setiap klien make sure you BOP. Make sure setiap klien you ajak recruitment. Jangan miss satu pun. Sebab setiap orang tu ada potential dia untuk buat. Okay. Alright. How do you recruit? How do you recruit? Number one. Ini adalah step dia. Okay. Number one, you have to sell your agency. You nak recruit dia masuk Prudential, masuk Sagroup, you kena jual agensi you. Jual agensi. Mandang, jual agensi Sagroup kat aku. Jual. Sell your agency. Aku baru jumpa kau, baru ambil polisi yang kau. Okay, sekarang ni kau nak recruit aku. Sekarang ni kau cuba jual agensi Sagroup kat aku. Lan. Ya. Aku baru join Sagroup tau. Apa tu Sagroup? Sagroup ni agensi lah, agensi insurans tau. Dia memang sell produk Prudential je lah. Tapi aku nak cerita kat kau, apa yang best dekat agensi ni, environment dia, dahsyat. Kau tengok masing-masing income pun tak payah cakap lah. Tapi yang paling penting semuanya positif. Tak ada macam negatif-negatif yang kita jumpa sekarang ni. Kau tengok negatif semua kan. Ni kalau kau tengok, COVID pun dia rasa macam ada opportunity. Okay, thank you Mak Dang. Alright. Okay. Environment, bukan environment. Okay, alright. So first of all, you have to sell your agency.
macam mana nak jual agensi tu actually sangat penting. You have to sell agency. You nak ajak dia join. You nak ajak dia join, you kena jual lah. Kena jual. Kena pandai jual agensi. Tapi jual tu bukannya you tipu. Cakap benda betul lah tapi jual lah. Jual agensi. Number 2, you have to sell yourself. Kena jual diri sendiri. Sell yourself. Jual yourself. Chatbox ni kacau aku lah. Hey, admin tolong mute diorang tu ataupun kick. Hey, alright. Number 2, sell yourself. Okay, number 3 ni adalah step-step sell your excitement. You kena jual you punya excitement tu. Betul tak? Orang tu nampak kita ni excitement tapi you kena jual lah. Bagi dia feel excitement you tu. Kalau dia tak feel excitement dia tu, dia tak ada excitement, dia tak join. You kena jual excitement. You tengah ada excitement. You tengah happy, you tengah ada excitement. You kena jual kat dia, bagi dia rasa benda tu. Dia tak pernah rasa. Dia tak pernah rasa. Macam mana nak bagi dia rasa? Cara you jual. Cara you jual excitement you tu sangat-sangat kena powerful sampai dia tak pernah rasa pun dia boleh rasa excitement tu. Walaupun dia tak pernah lalui benda tu lagi. Nampak? Punyalah pentingnya jual excitement tu. Alright, sell your introducer or leader. Yes, you kena jual. Contohlah you baru buat 2-3 bulan. Betul tak? So kalau you tak boleh nak jual you punya diri, you tak boleh jual, you cannot sell yourself. Sebab apa? Sell yourself tu mungkin achievement yang you ada, reward yang you dah dapat, diri sendiri. Tapi kalau you tak ada, you sell your introducer and leader. Jual. Cerita sukses orang lain. Tak apa. Sukses orang-orang lain kat luar sana. Saya memang still guna saya sell introducer, saya sell leader, saya sell dekat bila saya punya recruitment. So sama juga dengan you all, we should do the same. You all should sell your introducer and leader. Ni step dia untuk recruitment ni. Okay, sell how we do it. Yes, how we do it, we have to sell it. Sell how we do it. Kena jual. Kalau you tak sell, macam mana you buat Prudential ni, dia tak tahu macam nak buat. So you can tunjuk kat dia, sell macam mana kita buat. Maknanya basically sistem yang kita ada. Asal ada Alisha kat situ. Ya Allah, siapa edit aku punya slide ni? Okay, ini anak aku main tekan nama dia kat situ. Saya minta maaf. Macam mana boleh ada Alisha kat situ. Okay, why we should do it? Nombor 6, why we should do it? Ini budak dia sesolat aku tadi dia tekan tu. Alright, okay, ini kelakar. How you recruit kena ada Alisha. Tak. Ada Alisha, recruitment tak masuk. Okay, nombor 6, why we should. Padanlah nama recruiter guna Alisha. Alisha mana ni? Alisha anak aku lah. Dia type nama dia situ. Budak dia betul. Why we should. Maksudnya kalau introducer tak laku, leader tak laku, gunalah. Macam tu ke? Aduh, kena hijack slide lah. Aduh, nombor 6. Okay, nombor 6, why we should do it. Tak ada do it kat situ. Sorry. Alamak. Saya tak sini. Do it. Okay, why we should do it? Okay, why we should do it? Kenapa kita kena buat? Alright, ini paling hujung sekali. Kenapa kita kena buat Prudential ni? Kenapa? Ini step-step dia. Alright, okay. So saya nak share sikit dengan you all. Masa PKP ni macam mana kita boleh buat recruitment. Okay, so how we sell our agency. So, okay, ni slide saya. Ni first saya cerita how saya buka cerita pasal Prudential. Saya cerita sikit. Alright, and then kita buka Prudential ni. Saya sell. Ini adalah di bahagian saya sell Sagroup. Saya sell Sagroup. Nampak? Sebenarnya 32 ni tahun lepasnya. So, ni 32 pengurus. Manager lah. Nampak saya sell. So, saya highlight Kajang. Nampak? Kita jual, kena jual. Dekat sini you kena promote betapa besarnya Sagroup ni dekat Malaysia. We are one of the best Bumi Putra Agency in Malaysia. One of the best. Lepas tu highlight lah kawasan branch itu. So macam Kajang, saya highlight lah Kajang. Betul tak? So you kena jual Sagroup ni. Baru je, Sagroup. Mungkin dia akan Google ke, dia akan tengok Facebook ke, apa ke, dia nampak Sagroup macam mana. Alright, so sell Sagroup.
Alright, so lepas you jual sal group, you kena jual you punya agency, you jual you punya branch. So kita cakap lah, you kena sell. So saya sell macam mana, walaupun kita ada 6 manager daripada 32, tapi kita boleh buat 50% production. Sell, jual. Jangan tak jual, jual. Biar dia nampak betapa kuatnya sistem kita. Yang kita boleh ajak dia buat benda ni, dia boleh believe in the system. So dia akan buat, okay, nampak. Dia nampak macam mana ni. Nampak? Alright, so ini salah satu. Minta maaf Tin. Okay, next. Sell, tunjuk achievement. Okay, tunjuk achievement. Betul lah Martin, M-A-T-I-N. Betul lah Martin, dengar dah betul lah so. Okay, sell, tunjuk Zuhaimi macam mana. Kenalkan dekat dia, siapa introducer kita, siapa leader kita. Kenalkan dia, nampak? Sell the idea of Zuhaimi introducer. Sell your achievement. Jual. Jual. Encik Martin pun saya akan highlight lah dalam presentation tu. Saya jual Encik Martin ni. Idola saya. Walaupun tak warna kan, tapi saya highlight lah kat dia. Kod ni. Jangan lupa Okay, tapi you kena sell. Saya ini slide yang saya buat untuk recruitment. You all should create your own slide. Sebab kita banyak main Zoom sekarang kan. Tapi you kena, cara dia adalah the same thing. Kalau face to face kita tulis lah. Tapi kalau online ni kita sell. Agent kat topper tu nampak? Semua kita punya, nampak? Kita highlight semua ni. Semua agent kita punya, nampak? Ni bawah Encik Zuhaimi, ini bawah Encik Martin. Nampak? MSG. So kita sell the idea yang kita actually boleh develop new agent. So bila dia dengar, wish, ini agensi korang, agensi kau ke? Yes, agensi aku. So bila kau join, actually kau boleh jadilah macam dia orang. New agent, performer. Nampak? Terasa member. Okay, aku side sebelah. Okay. Alright, lepas tu sell your office. Sell lah. Tunjuk dekat dia office kita macam mana. Sell everything. Saya tengah jual ni. Sebab kita nak dia ajak. Kita nak, you pernah buat interview tak? Kan? Interview kan? Sebab you headhunter. Bukan tadi headhunter kan? Kita nak orang tu join company kita. Headhunter, betul tak? Dia akan cari orang-orang yang bagus. Dia cari orang tu, dia ajak orang tu join company tu. Actually we are doing the same thing. Kita cari orang-orang yang power, orang-orang yang bagus, orang-orang yang capability tinggi, kita share dengan dia business kita ajak dia join. So sell your office. Betul lah, set sebelah tu. Tu ada Fizi tu. Okay. Alamak. Alright, so cerita kat dia branch masing-masing. Sell, ini semua tengah sell the idea je. Alright, sell, saya cerita lah siapa introducer, siapa CZ, siapa saya, cerita semua. Cerita semua, kita sell. Masa ni Majlis Anugerah Takaful. Macam mana Zuhaimi boleh naik dekat situ? Sell the idea. Sell achievement. Saya tak sell achievement saya share achievement leader, introducer ataupun leader-leader lain. Saya share Zuhaimi lah. Sell the idea. Alright. Okay, lepas tu of course macam biasa kita cerita commission. Ini semua normal. Semua orang dalam ni I believe you all reti untuk share ataupun cerita commission kepada agent. Kalau you all tak reti, saya bagi you tips. Kalau you tak reti lah commission macam nak tengok you tengok macam ni je. You hanya cerita year 1 sahaja. Year 1 you dapat 40% commission. So nampak. So bila you cerita year 1 40% ataupun you cerita 40% daripada polisi yang dia ambil dengan you. Let's say client. Dia ambil dengan you RM200. Kau ambil aku RM200 kan? Okay, actually commission aku 40%. Wih, banyaknya 40%. Betul. Setiap kali kau bayar RM200, commission aku RM80. Kau bayangkan itu kalau kau seorang, aku ada 100 orang lagi macam kau. Kau cerita lah, kau dapat 8,000 sebulan. Dia dah tahu dah. Automatik dia akan kira sendiri. Kau tak cerita, dia kira sendiri. Cerita macam tu je pun cukup. Nanti you pass nombor phone dia tu dekat manager you. Automatically, insyaAllah, manager you tahulah nak recruit dia macam mana. Alright, ni example. Ini semua basically simple slide yang kita boleh guna. So you kena share. Nampak kita tengah jual, kita tengah nak ajak dia, you kena share betapa actually income dia boleh naik. Boleh naik bila dia buat 5 bulan saja bersama Prudential, boleh naik ke RM3,000. Sell. Nampak potensi income tu macam mana. Semua tahu. So ni simple basic slide. Okay. Tengok ni. 2021. Saya rasa semua yang pernah BOP dengan semua leader, I believe script you pernah tengok benda-benda ni. Kalau 2 tahun ni cerita potensi income dia macam mana. Boleh pergi ke
boleh pergi ke 2 tahun boleh pergi ke 15,000. So nampak you tunjuk kat dia. You boleh tunjuk dekat dia potensi income yang dia boleh dapat dekat sini. Ini BOP kan. Macam mana dia boleh create sampai boleh dapat 15,000 income in 2 years. Kalau you tak nak cerita jauh, you cerita yang macam tadi saya cakap tu je. Sebulan 2 bulan ni commission pun cukup dah. Ataupun 6 bulan punya commission. You boleh nampak growth. Dan muka slide mula-mula tadi ni. Back. Banyak nak back ni. Itu lagi. Ni. Ni Sekejap. Okay. Okay, so selalunya sini kita akan share dia punya potensi diri. Okay, kalau dengan 6 bulan dia boleh dapat 3,000, kalau dia sibuk ke dengan dia punya kerja and everything, dia tak dapat nak buat 100,000 dalam masa 6 bulan, dia boleh buat separuh, dia akan dapat 1,500. Basically dia happy tak dia? Cakap dia akan okay lah. So dekat sini you sell the idea of increment. Sell the power of increment. 6 bulan boleh dapat increment banyak ni. Compare dengan income yang dia dapat sekarang. Ataupun compare dengan income yang you tengah dapat sekarang. So kawan-kawan you macam mana. So sell the idea. You can sell. Okay, kita tengah menjual ni. Kita bukan setakat jual polisi. Tapi kita tengah jual career path. Tengah jual career potential ni. So you kena jual. So bila you jual, you kena jual terbaik lah. Orang beli. Okay. So ni 2 tahun. Cerita kat dia, ini baru 2 tahun bang. 2 tahun kalau you boleh buat macam ni, sudah 15,000. Bayangkan commission 6 tahun. Bayangkan agent tu dah 6 tahun. So kalau you tahun ke-6. Masa saya tahun ke-6, saya guna ayat ni. Saya tahun ni tahun ke-6 bang. Saya tengah rasa setiap lapisan commission saya. Masa tu dia akan tahu. Ush. So, bila you tahun ke-6, you sell idea you tahun ke-6. Lepas tu of course code. Guna kod-kod ni untuk spark dia. Untuk bagi dia berfikir sekejap. Okay. Guna kod-kod ni, saya guna kod-kod biasa je untuk bagi dia macam berfikir lah. Bagi dia okay lah, betul lah tu potential diri unlimited semua benda ni kan. Okay. Lepas tu cerita macam ni kat dia. Ni cerita basic biasa je. Kalau dia submit 4, ni contoh Ni kalau saya buat 4 case. 6 case, 8 case. Every month tanpa miss. Itu commission yang dia akan dapat. Dia hit 5 figure in 4 years. Tapi kalau dia boleh buat 6 case sebulan, 2 years boleh hit 5 figure. Kalau dia buat 8 case, setahun setengah boleh hit 5 figure. Nampak? So dia akan nampak potential income agent kat sini. So siapa tahun ke-6 kalau boleh buat production macam ni, itu income korang. Nampak? You sell the potential income yang ada kat sini. Okay. Alright. Ni kod-kod macam biasa saya akan guna sikit. Bonus, jangan lupa cerita bonus. Semua orang tahu bonus, nampak? Cerita bonus. Bonus jangan lupa. Bonus adalah salah satu kick, orang cakap kick lah. Kick lah yang kita boleh guna semasa dekat kita punya presentation untuk recruitment. Cerita, ini bonus-bonus. Bayangkan bonus boleh 2 kali ganda setiap tahun. Daripada 26,000 boleh pergi 65,000 in just 1 year. So bila the more you buat production, kalau you every year 300,000, bonus tak lari 100,000 every year lah. Tak masuk dengan income. Okay semua orang setakat ni? Sell. Sekarang ni kita dalam proses sell our agency, sell yourself, sell kat situ. Kita tengah menjual. So you kena jual, first tadi kita jual income, lepas tu kita jual potential income boleh growth macam mana. Nombor 3 kita share bonus. Kena share the step-step tu. So share bonus. After bonus kita share reward. Okay, bila dengan reward you kena sell your idea, you punya achievement. Ceritalah Star Club yang setakat ni you pernah pergi and Star Club yang you pernah qualify. Ceritalah Barcelona macam ni you qualify, share you punya excitement kat Barcelona macam mana, Los Angeles, Star Club, Croatia, Budapest, Portugal, Istanbul, Rome, Australia, semua share dan juga macam mana nak qualify ni. Macam mana agent tu kalau baru join, dia nak buat 180,000 TPC, you kena sell the idea. Macam mana? So kalau saya akan share, Prudential ni dia akan break down dalam 4 kategori ataupun 4 quarter.
So nak buat 180,000 terus tinggi. So kita buat by quarter. So quarter 1 ada kontes macam ni. Quarter 2 ada kontes macam ni. Quarter 3 ada kontes macam ni. So quarter 3 sekarang ada kontes kan? Share dengan dia terus. Okay. Quarter 3 tahun ni dia ada kontes ni. Oh ya ke? Yes. Quarter 4 selalunya akan keluar iPhone. Contoh. Selalunya. Kadang-kadang dia boleh tukar lain. So sell the idea of contest. So setengah orang dia suka dengan kontes. Setengah orang biasa-biasa je. Tapi you kena tunjuklah betapa excitednya kontes ni. Macam saya cakap tadi, sell your excitement kan. Masa you cerita you punya apa-apa yang you telah qualify, start club everything, kalau you tak ada pun, don't worry. You sell ID orang lain. Sebab kita dekat sini, kita dah dengar story start club ni banyak kali. Betul tak? Kita dah story banyak kali dah kita dengar. Kalau tak ada, share story orang tu. Don't worry. Dekat sini kita boleh share. Tak ada masalah. Sebab kita nak bagi kita sendiri yang rasa excitement tu and prospek kita nak rasa excitement tu. Prospek recruitment tu. Okay, recruitment. Lepas tu cerita background sikit. Ni bukan Bangla tu saya dulu. Jangan terkejut. Dulu dengan kini berbeza. Ceritalah sikit background kita. Macam mana kita start dulu. How we start tu penting. Tunjuk kat dia macam mana. Lepas tu cerita sikit achievement dengan you all. Timah boleh lah. So cerita dekat semua orang, dekat prospek tu achievement yang you all ada. Tak apalah, sikit-sikit pun tak apa. Macam saya ada achievement saya kereta, saya cerita kereta sikit. So cerita kereta, lepas tu ada kereta ni, lepas tu ada kereta ni. Cerita macam-macamnya you struggle untuk dapat, berapa lama you dapat, macam mana you buat sampai you boleh dapat kereta ni, cerita sikit. Tak apa, achievement sebesar, sekecil macam mana pun, cerita sahaja. So ada kereta, cerita macam mana dapat. Lepas tu kalau ada soon pun, cerita je soonnya. Cerita je semua, tak ada masalah. Semua achievement kereta ke apa ke, trip ke rumah ke apa, tak boleh tunjuk. Just nak tunjuk betapa excitednya kita dalam bisnes. Excitednya kita dalam bisnes ni untuk kita achieve benda-benda tu. Nampak? Kalau trip, tunjuk gambar-gambar trip. Tunjuk betapa bestnya trip ni. Masa tu kat trip ni kita pergi jalan macam ni. Dekat London kita pergi situ. You kena cerita every single thing. Keluarkan semua hormon-hormon excitement you tu dekat prospek you. Masa you cerita recruit you punya apa-apa kontes yang you dapat ni. Okey. Cerita yang start club tengah ada sekarang. Kalau sekarang tengah ada start club Australia ni dengan New Zealand, cerita. So dia nampak lah, tahun ni macam ni. Okey. Lepas tu cerita how we do it. Cerita how we do it. Macam mana kita buat? Of course, law of average. Cerita law of average. Paling power pun mesti 3:1. Tak boleh 1:1. Cerita kat dia macam mana law of average. Setiap 5 orang kita jumpa, 1 akan ambil, 4 lagi akan ambil juga tapi nanti. Jangan cakap 4 orang ni tak akan ambil dengan kau. Cakap 4 orang ni akan ambil tapi nanti. Betul lah. Dia akan ambil bulan depan, 2 bulan, mungkin 3-4 bulan akan datang, tahun depan, mungkin 2-3 tahun akan datang. So dia akan ambil juga one day nanti. So dia cakap, tak rugilah aku present. Tak rugi, tak pernah ada rugi. Setiap presentation tu akan bawa kepada close case. Satu je sekarang. So dia nampak lah. Okay, nak buat macam mana? Lepas tu, ni law average Lepas tu cerita of course training. Lepas tu cerita macam mana nak buat training. Cerita dekat dia Kajang punya training macam mana, pukul berapa, everything. And of course, cerita dekat dia pasal berapa modal dia nak start bisnes ni. Cerita pasal exam. Lepas dah habis cerita pasal exam and training, terus ajak dia. Kau boleh tak bro? Kalau macam ni, kalau macam tu, boleh tak aku jumpa kau Rabu pukul 8 malam? Contohnya hari Ahad kan, tanya dia. Okay, kalau macam tu aku jumpa kau Rabu pukul 8 malam boleh? Dia akan cakap, insyaAllah boleh, aku free malam. Kalau dia cakap, Rabu aku dah hal lah. Okay, kalau macam tu Sabtu boleh? Okay, Sabtu tengok macam mana? Nampak? So saya buat 2. Sebab saya ada Kajang punya slide, kadang-kadang saya ada training JB punya slide juga. Sebab ada recruitment daripada JB. So saya buat JB punya slide juga. Sama je. Everything in ada. So you kena cater lah tempat tu punya training. Janganlah orang tu dekat Sarawak, you pergi cerita Sabah punya training structure, Kajang punya training structure. Tak. Cerita Sabah punya macam mana. Baru dia faham. Okay. So baru betul. So tak tahu macam mana, tanya leader-leader, tanya mentor-mentor, diorang tahu training structure dekat setiap branch.
So jual training tu. Jual dekat dia, bila dia masuk training tu hari pertama apa akan berlaku. Hari kedua apa akan berlaku. Hari ketiga apa akan berlaku. Apa step-step dekat training. Apa fungsi training tu. You kena cerita kat dia step by step, baru dia dapat bayangkan and picture kan macam mana structure agensi ni. Sistem dia macam mana. Oh baguslah. Bila aku masuk daripada awal, kalau aku follow setiap kelas, actually aku akan jadi power lah. Aku akan jadi independent lah. Aku tahulah macam nak buat sale tu. Sebab aku follow setiap kelas, at the end aku tahu macam nak buat sale. Cakap sini sell the idea of training tu. Sistem subgroup punya training structure ni, bukannya satu malam tau. Kita nak generate, tak. Powerful tau. So you kena sell the powerful of the training. Kalau betul-betul follow each training tu, power lah. Kita semua lahir daripada training tu. So you kena jual training tu. Yang paling best, yang paling penting, janganlah dia datang training, awak tak datang training. Itu teruk lah. Make sure dia training datang, awak pun training kena datang. Jangan dia message dia, aku bawa ejen aku malam ni, tolong tengok kan. Awak tak datang. Tak boleh. Every time training, bila orang tu ada, awak wajib ada. Selagi dia tak balik, awak jangan balik. Selagi dia tak leave room, jangan leave room. Itu adalah dia punya culture lah recruitment. Okay? Alright. Saya cerita sikit. Tunjuk kat dia. Oh ni Zoom. Ni lah Zoom. Kita training melalui Zoom macam ni. Jangan tengok gigi dorang tu. Banyak tak bersih gigi tu. Sebab ni bangun pagi-pagi ni pukul 9. Banyak tak mandi lagi. Alright. Tunjuk Zoom ni contoh. Oh kalau kat fizikal macam ni. Oh bagi dia gambar bayaran. Sebab apa? Sebab sekarang PKP. Nak bagi dia gambar kan. Kita kena tunjuk gambar-gambar. Bagi dia nampak, oh macam ni. Betapa fizikal lagi bagus daripada Zoom. Of course semua orang rindu fizikal. Tapi sebab PKP sekarang kita buat Zoom je. Cerita kat dia semua benda tu. Bagi dia nampak, oh okay. Lepas tu ni dream board. Semua orang ada dream masing-masing. Cerita everything. Yang dekat sini, masuknya lah kenapa nak kena buat prudential. Itu yang paling penting. Sabar jap. Yes. Bila sampai yang 14 kali gambar dream board tu, dekat situ you kena sell the idea. Bro, kenapa kenapa kau kena buat prudential? Why should you do prudential? Tanya dia. Itulah soalan paling last kali yang you tanya. Bro, kenapa kau kena buat prudential? Kenapa aku kena buat prudential? Kau rasa kenapa kau kena buat prudential? Masa tu you cerita pasal dia punya hot button. Masa tu you cerita pasal hot button dia. So setengah hot button ni setengah orang family. Setengah orang dia travel. Setengah orang sebab income. Setengah orang pasal benda-benda lain. Semua orang ada hot button dia sendiri. Betul tak? Semua orang ada hot button dia sendiri. So you kena trigger and you kena tahu hot button tu. Basically hot button tu nak tahu macam mana masa awal-awal, masa you borak fact finding dengan dia. Fact finding tu penting. Masa awal-awal borak. Okay, you boleh tahu, you boleh guna hot button tu pasal hujung sekali untuk you tarik dia dalam bisnes ni. Okay, alright. So bila you dah buat hot button semua, you tunggu dia datang training. Dia datang training, actually you close dia. Dia datang training, you close dia. Okay. Semua okay ke? Okay, semua okay. Alright. So recruitment for growth. So kalau you all nak jadi macam awal cakap tadi, kalau you all one day nak jadi macam Zuhaimi, tak kisah you part time ke full time, you boleh mula buat recruitment. You kena start dengan recruitment. Dari recruitment datangnya income yang lagi besar. So kena start recruitment daripada sekarang. Jangan nanti nak promote jadi manager baru recruit. No. You kena start recruitment dari seawal-awal hari pertama you join Prudential sampai bila-bila you kena buat recruitment. Sebab dengan recruitment you tak tahu tau. Aku part time je nak recruitment ni untuk nak recruitment ni untuk full time je nak jadi manager. Aku ni part time je. Tak perlulah recruit. Bayangkan tiba-tiba masa you part time, saya cakap kan tak ada beza tau part time dengan full time. Recruitment sama masa. Bayangkan masa part time, you boleh tiba-tiba you recruit. You buka cerita, dia join. You buka cerita, dia join. Tiba-tiba you tengok after setahun, 2 tahun, you pandang belakang, you tengok ada 20-30 orang agent you. You part time lagi. You rasa you nak jadi manager tak?
kat Prudential. Confirm dia akan cakap, Zuhaimi, Cik Lan, Cik Martin, Cik Fizi, macam mana saya nak jadi manager? Saya nak buat full time, nak jadi manager. Of course. So tak ada masalah. So start je recruit. Kita tak tahu rezeki kita macam mana. Mungkin kita bertambah laju dalam bisnes ni bila recruitment masuk. Betul tak? And paling best, paling best ni recruitment ni, saya cerita kat you all, tak best tau kalau kaya seorang-seorang. Dia tak best. Kan best kalau kita, kawan-kawan kita yang kita suka tu kaya sama-sama dengan kita. Dapat commission, dapat pergi trip Star Club sama-sama, dapat tu sama-sama, dapat beli sama-sama, dapat reward sama-sama, enjoy sama-sama, lagi best. Daripada you seorang-seorang je dapat income, why not you ajak semua kawan-kawan you yang you rasa boleh bekerja sama dengan you untuk buat income yang sama. Bayangkan, Star Group yang target 40 juta, TPC 400 NQA. Dekat dalam ni ada 35 orang. Satu orang bawa satu rekrutmen setiap bulan, kita ada 6 bulan lagi, 35 kali 6, 30 kali 6 berapa? 3 kali 6, 180. 180 NQA boleh dapat dalam masa 6 bulan. Kalau satu orang bawa satu setiap bulan. Bayangkan, boleh achieve tak Star Group 400 NQA? Boleh. Kokot kita tak ada kawan kat sana yang nak dapat extra income 1,000, 2,000, 3,000. Mesti ada kan? So, actually recruitment ni boleh buat. Cuma mungkin kita tak mula-mula kita tak reti nak cakap macam mana. So sebab tu saya dah ajar sikit, you boleh start buka mulut and start bercerita macam mana recruitment ni. Kalau you tak reti nak panjang-panjang, don't worry. Itulah tugas-tugas mentor dan juga leader-leader untuk membantu recruitment you all. So kalau nak achieve 400 NQA tu, 40 juta 400 NQA tu senang tak? Actually senang je. Kita nak grow dalam bisnes ni dengan satu cara je. Tak ada cara lain. Recruitment adalah satunya cara untuk kita grow dalam bisnes ni. Star Group, Kajang nak grow macam mana? Recruitment. So saya encourage you all, start daripada sekarang, ajak kawan-kawan join. Ajak je. Roommate, housemate, banyak yang bujang-bujang tu, roommate, housemate, ajak. Jom buat Prudential. Kau Zoom dengan aku, kita sama-sama, manager aku cerita. Alright, so jangan limitkan diri, part time, full time Never ever limit yourself. Never ever limit yourself. Okay. Alright, so itu saja almost sejam dah. Saya nak tanya, ada apa-apa soalan tak daripada ejen-ejen semua? You all ada soalan tak nak tanya saya? Tak ada Semua okey kan? Semua boleh Semua boleh recruitment ni boleh Semua boleh. Alright, saya nak share 1, 2, 3 slide lagi jap. Okey, ini pada 27 hingga 31 Julai, Zuhaimi, nampak Zuhaimi kat situ? Zuhaimi adalah salah satu speaker dekat Save and Invest 2021. Zuhaimi wakil Prudential menjadi speaker. So saya event ni untuk talk ni adalah free untuk semua orang. Okay. Dan talk Zuhaimi adalah pada hari Rabu pukul 11 pagi hingga 12 pagi. Berapa jam ni bos? 11 pagi ni kat 13 jam ni. Saya rasa sampai 12 PM kot. Okay. So sejam. Okay. Zuhaimi punya talk sejam. Bukan 13 jam sejam je. Alright. Okay. End of talk. Memang lama macam ni apa? Pelik ni. Okay, tak apa. Aku rasa dia orang typo ni. Okay, tapi so boleh blast kepada semua klien and prospect you all untuk join event ni. Save an event ni. Saya akan bagi you all link. Sekarang. You all boleh guna link tu untuk blast kepada semua prospek klien-klien you all. Ajak kawan-kawan semua join. Itu adalah link dia. So boleh dengar talk Zuhaimi pada waktu tersebut untuk ajak dia join Prudential. Sebab Zuhaimi akan share on the business Prudential ni. So you all boleh gunakan platform ni untuk diorang dengar betapa bestnya career Prudential ni untuk diorang join. Basically untuk recruitment lah. So ini link dia. Boleh guna untuk daftar. Okay.
Alright, so any further question about this save and invest ni boleh tanya dan refer kepada mentor masing-masing. Okay, alright. So saya harap datang pada semua jangan datang opening je, datang semua. Datang pada semua event. Jangan datang setakat masuk lepas tu terus keluar. Tak, kalau nak masuk, you masuk and stay sampai habis. Tengok semua. Ada macam-macam speaker lagi. So tapi of course recommend speaker Zuhaimi pada waktu tersebut kepada prospek-prospek kita. Okay. Boleh Ada nak tambah ke Encik Fizi pasal event ni? Mana Encik Fizi ada kat sini tak? Encik Hafizi ada nak tambah tak pasal event ni? Encik Martin? Ada nak tambah tak pasal event ni? Tak ada apa-apa Untuk event tak ada. Alright, so kalau kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja kot training saya untuk malam ni. Sekejap, nak tambah sikit So actually kita ada training pada setiap malam. Dengar ke saya cakap? Dengar. Okay, kita ada training setiap malam. So alhamdulillah biasanya training tu kita akan dia lebih kepada add-on, okay, daripada training pada hari Rabu dan Sabtu. So dia ibarat kita order nasi lemak, okay. So ini sampingan dia. Contoh macam ikan bilis, kuah kacang, betul tak? So maksudnya kalau kata apa ilmu kita belajar pada hari Sabtu dan juga pada hari Rabu, so ini adalah tambahan untuk make sure anda jadi more professional. So sebenarnya kita galakkan sangat untuk anda attend training pada hari-hari lain lah. Maksudnya bukan attend pada hari Rabu dan juga pada hari Sabtu sahaja. Okay, dan juga pada hari Rabu dan hari Sabtu ni saya nampak dia dah jadi macam satu trending tau. Trending dia apa? Dia join hanya waktu opening sahaja. Okay, breakout room dia tak join. Dia datang nyanyi tepuk-tepuk dengan Video Star Club, dengan lagu Prudential baru. Maybe dia sangat tertarik dengan lagu Prudential baru saja, saya tak pastilah. Okay, tetapi dia tak join breakout room. Okay, so ini salah dari segi kita punya training structure sebenarnya tak betul lah. Okay, sepatutnya anda join, maksudnya join after introduction, nyanyi Negaraku, War Cry, lagu Prudential, dan lepas tu sharing pasal kontes, dan lepas tu mentor akan sharing dia idea, dan lepas tu akan ada breakout room. Clear ke, dengar ke saya cakap? Clear. Dan lepas masa habis daripada je sharing daripada mentor akan ada breakout room. Saya highlight takut ada yang terlupa sebab saya tengok dia join je awal-awal tapi breakout room hilang. Saya tak pasti, tak apalah, saya pun berfikiran positif, maybe anda sesat. Okey, tak jumpa mana breakout room. Okey, so hopefully saya fikir positif. Takkanlah kita dah besar panjang nak ngulang-ngulang lagi, betul tak? Okey, so saya consider anda sesat lah so tak apa. So next time bila sesat, okey, masuk balik dekat room tu, okey, tanya macam mana. So akan ada leaders dan juga ada mentor yang akan assist waktu tu so insya-Allah tak sesat lah. Okay, so lepas ni kita tak nak dah ada yang sesat merayau-rayau ke mana-mana nanti so join je breakout room nanti. Itu saja push line. Okay, terima kasih Encik Martin. Alright, so terima kasih kepada semua yang join untuk training malam ni. Alright, saya boleh stop recording kot. Okay, so itu saja daripada saya untuk malam ni. Saya